Sabal kopi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب ربي شئت سهل اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم اصرف عنا البلاء والوباء والأمراض إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إن هذا الوباء والمرض COVID-19 jundun min junudik tusibu bihi man tasha wa tasrifuhu amman tasha Allahumma fasrifhu anna wa an buyutina wa azwajina wa auladina wa azwajina wa auladina wa abnaina wa zurriyatina wa qaryatina wa biladina وبلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اشفنا شفاء تاما يا شافي يا الله آمين يا رب العالمين وبعد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Alhamdulillah. Pertamanya kita sama-sama ucapkan setinggi-tinggi rasa terima kasih kita, segala puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi pada pagi yang penuh dengan keberkatan, pagi hari Khamis bertepatan dengan 12 Rabiul Awal, hari yang sangat istimewa yang disebut sebagai Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita masih lagi diberi peluang, diberi ruang, diberikan masa, kesempatan, kesehatan untuk sama-sama kita berada dalam satu majlis yang cukup besar
yang cukup istimewa di tempat yang juga cukup istimewa. Mudah-mudahan dia menjadi asbab untuk kita terus diberikan rahmat kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan maghfirah keampunan dengan asbab beradanya kita di majlis yang cukup istimewa ini. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan pengerusi masjid, seluruh jawatan kuasa masjid, para ustaz, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada kuliah subuh pada pagi ini kita nak berkongsi beberapa perkara. Antaranya seperti mana yang telah saya edarkan pada tuan-tuan, sehelai kertas yang padanya ada suatu amalan, ada suatu doa yang saya petik daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita taklah nak bincang secara khusus tentang Maulidur Rasul. Tetapi tuan-tuan, sebenarnya Maulidur Rasul ini memperingati hari kelahiran, ataupun kita sebut maulud, maulid atau maulud. Dua-dua boleh. Tapi orang tak berapa tertarik dengan maulid dengan maulud. Yang orang tertarik dengan mulut. Saya nampak tuan-tuan pun dah ada tu mulut tu. Kan dah dihedar kan tu pelan-pelan kan. Tapi saya tengok tenung saya tak dapat. Tak jadi ni tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maulid hari kelahiran, maulud batang tubuh Nabi, susuk tubuh Nabi itu. Jadi hari ini kalau nak buat maulid, betul lah sebab hari kelahiran dia bersempena dengan, bertepatan dengan 12 Rabiul Awal. Malam tadi pun kita boleh jadi dah berjanji, petang semalam boleh janji kita dah berselawat. Boleh jadi di banyak tempat semalam dah buat majlis yang tidaklah sebesar seperti mana sebelum ini, kerana kita masih lagi berada dalam tempoh PKPP. Ya, alhamdulillah, sahabat kita, saudara kita, boleh jadi kaum kerabat kita, rakan-rakan taulan kita yang berada di Putrajaya, berada di Selangor, berada di Kuala Lumpur tak berpeluang, tuan-tuan, kerana mereka masih dilanjutkan lagi. Sebab itu kita yang berpeluang ini, walaupun dengan SOP yang mungkin agak sedikit longgar, tetapi kita alhamdulillah berjaya. Sebenarnya tuan-tuan, buat majlis ke tak buat majlis, Nabi sallallahu alaihi wasallam in our heart, dia mesti berada di dalam jiwa kita. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dengan jelas dalam hadis yang sahih yang kita selalu dengar, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa riwayat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, tidak beriman kamu selagi mana dia mencintai, selagi mana dia kasih, selagi mana dia berikan perhatian yang secukupnya kepada aku, iaitu kepada Nabi, melebihi daripada cinta, kasih, sayang, prihatin, caknanya dia kepada keluarganya, iaitu kepada ayahnya ataupun anaknya ataupun manusia keseluruhannya. Sebab itu cinta kepada Nabi, sayang kepada Nabi, ataupun dengan perkataan yang senangnya, ingat Nabi sepanjang zaman, selagi mana kita memiliki keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh kita kata kita ikut Quran saja, kita tak nak ikut Nabi. Tak betul. Seperti mana berlaku kepada mungkin saudara-saudara kita sebelum ini yang tersasar, yang disebut sebagai Jamaah Al-Quran Malaysia. Jamaah Al-Quran Malaysia namanya cantik, kan? Hebat. Ialah ikut Quran. Tapi apa yang berlaku? Mereka tak ikut Nabi. Mereka ikut kepala mereka sendiri bagaimana nak faham Quran. Tak sesat, tuan-tuan. Sebab itu batang tubuh, susuk yang sebegini hebat, istimewa, perlu kita jadikan sebahagian besar dalam kehidupan kita.
Kerana Allah Subhanahu wa taala sebut dengan jelas, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri nabi itu merupakan ikutan yang terbaik. Memang kena ikut Quran, memang kena beriman dengan kalam Allah, tetapi melalui siapa? Melalui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak, sesat, seperti mana sesatnya jamaah Al-Quran Malaysia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita nak jadikan kehidupan dia sebagai kehidupan kita. Tapi ada orang kata, ustaz, itu Nabi. Kan? Bila kita dengar tu? Bila kita dengar tu? Bila kita nak minta orang maafkan kita. Kita buat salah, kita nak minta orang maafkan kita. Takkanlah tak maaf. Nabi maafkan umatnya. Kan? Orang yang jahat, orang yang dengar tu pula, orang yang nak beri maaf pula, itu Nabi. Habis engkau siapa? Aku lah. Yalah, engkau tu aku. Tapi aku engkau tu siapa? Aku engkau tu umat Muhammad. Kalau Nabi boleh buat, engkau kena buat. Kalau Nabi dah lakukan, kamu kena lakukan. Faham tak faham tu? Kok diam je? Alhamdulillah. Kalau Nabi bangun sembahyang malam, kita pun boleh bangun sembahyang malam. Kalau Nabi puasa Isnin Khamis, kita pun boleh puasa Isnin Khamis. Kalau Nabi sembahyang seperti mana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, yang mengatakan sampai bengkak-bengkak kaki Nabi, berianya Nabi sembahyang, takkan kita nak kata itu Nabi, ustaz? Kita biasa-biasa je. Boleh? Ujungnya nak masuk syurga dengan Nabi. Kan? Sebab itu nak jadikan kehidupan Nabi itu kehidupan kita. Mungkinlah kita tak sampailah kepada level yang disebut sebagai level nubuwah. Enggak mungkin. Tak mungkin. Kerana habis dah level itu. Nubuwah ni berakhir dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi ikutan dia, apa yang dia ajar, apa yang dia suruh, apa yang dia telah tunjukkan contoh teladannya, kita kena ambil manfaat dan kita kena buat sebaik mungkin. Tidak ada alasan. Tak ada alasan. Mungkinlah pada waktu-waktu tertentu, tempoh-tempoh tertentu, kita tak boleh ikut dengan sempurna. Contoh, apa agak-agak contohnya? Contohnya sekarang kita sembahyang, satu sunnah kita tak ikut, satu perintah Nabi secara muakkad, sunat muakkad, perintah yang orang kata hampir kepada wajib, kita tak ikut. Apa dia? Sembahyang rapat-rapat. Betul? Saya tengok tadi, lama saya tak datang ke tempat raja-raja ni. Risau tuan-tuan. Bila saya dapat jemputan kuliah subuh di Masjid Pait Raja, wah, risau saya nak berdepan dengan orang raja-raja ni. Kita maklumlah, kuli-kuli je tuan-tuan. Saya tengok, alhamdulillah, sembahyangnya jarak-jarak. Tapi sebelum turun kereta tadi, Allah, saya kata ramainya, penuh masjid lagi ni. Ya, penuh lah tuan-tuan, sembahyang jarak-jarak. Cuba rapat-rapat. Kan? Maknanya tuan-tuan ikut SOP. Alhamdulillah. 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 Baik. Sepatut kita ikut SOP Nabi ke SOP sekarang? Dua-dua kita ikut tuan-tuan. Kalau ikut yang Nabi suruh sebelum ini, rapat-rapat. Imam pun dia sunat kena sebut. Imam sebelum dia angkat takbir, dia tak boleh tuan-tuan, imam ni. Dia naik je depan, dia kena pusing ke belakang. Dia kena tengok makmum dia. Itu yang Nabi buat. Dia tengok makmum, dia kata rapat. Betul kan? Betul. Dia tengok. Selagi tak rapat, sepatutnya imam tak boleh pusing. Dia kena rapatkan dulu. Imam ni berianya nak suruh rapat. Sebab apa? Nak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekarang kita tinggalkan seketika. Kita sembahyang jarak-jarak. Imam tengok juga. Imam kena tengok juga sebenarnya. Dan imam kena sebut juga. Sebut apa? Betulkan, luruskan barisan. Saf. Nah, sebab saya kadang-kadang saya tengok kan, kita dah tak boleh rapat. Lepas tu dia sembahyang tu lintang pukang. Yang ni ke depan, yang tu ke belakang, yang ni ke depan, yang tu ke belakang. Tak betul tu.
Yang lurus tidak ada masalah, SOP benarkan. Yang SOP tak benarkan, rapat. Boleh? Nampak benda kecil kan? Besar. Rapat ni benda besar, tapi tak boleh buat sekarang. Fahamlah? Sebab apa? Ya Allah, hari ni pula tuan-tuan jadi pelik. Dulu kalau orang sebut tentang nombor, sensitif. Lebih-lebih lagi kalau ustaz, imam sebut nombor. Sekarang orang semua tunggu nombor. Betul? Tiap-tiap petang tunggu nombor. Jangan nombor berapa hari ni? 1000. Ya Allah, kan itu hari dah 1. Tempatan dah kosong. Ayolah, habis tu leka, lalai, rasa selamat, rasa selesa, naik balik. Siapa? Kita, tuan-tuan. Kita, bukan orang lain. Kita yang rasa selesa, naik balik. Kita yang tak nak berubah lagi. Allah Ta'ala dah jentik dah kita dulu pada awal bulan ketiga dulu. Kita tak nak. Kita lupa. Bukan kita yang dalam ni lah. Mungkin yang di luar sana lupa. Allah hantar dah sikit, benda tak nampak apa tu, lupa. Kita terhalang daripada datang ke masjid. Ramai orang, itulah inilah. Buka, tak datang juga. Allah jentik lagi sekali. Saya guna istilah jentik aja tuan-tuan. Jentik lagi sekali. Tak sedar lagi, tak tahulah tuan-tuan. Mudah-mudahan kita yang hadir ini antara termasuk orang yang sedar dan orang yang sentiasa beringat, orang yang sentiasa ingat bahawa apa sahaja yang berlaku adalah ketentuan daripada Allah. Lan yusibuna illa ma kataballahu lana. Tidak akan berlaku apa pun ke atas kita sebarang bentuk musibah kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersempena pagi Maulid ini tuan-tuan, saya nak berkongsi dengan tuan-tuan satu doa ataupun dua doa lah. Tak tahulah sempat ke tak sempat kita nak kongsi. Yang penting saya dah edar lah pada tuan-tuan, iaitu doa perlindungan yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u haula'il kalimati hina yumsi wa hina yusbih. Allahumma inni as'aluka al-'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dini wad dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin raw'ati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika min an ugtala min tahti. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari menyebutkan satu doa. Bahkan setiap hari boleh dikatakan Nabi sebut doa ini siang dan juga iaitu pagi dan juga petangnya. Seperti mana yang disebut oleh anak Sayyidina Umar, Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar ni tuan-tuan, dia selalu duk perhati Nabi pagi petang. Masa Nabi bersama dengan dia lah khususnya. Dia kata aku duk perhati tengok Nabi ni seolah-olah tak tinggal satu doa. Banyak Nabi doa. Antara doanya Nabi tak tinggal, ni doanya. Doa yang saya boleh katakan doa perlindungan. Minta berlindung, minta keselamatan, minta afiah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan cantik dan menariknya doa ini tuan-tuan, sebab Nabi sebut secara detail. Nabi minta kepada Allah Ta'ala secara detail. Sebut, sampai sebut kiri, kanan, atas, bawah. Betul? Itu yang Nabi SAW minta. Tuan-tuan boleh baca. Dan mudah-mudahan kita kena amalkan. Bukan mudah-mudahan lah, kena amalkan. Pagi dan petang. Lebih-lebih lagi sekarang, dalam kita nak berlindung daripada suatu benda yang agak menakutkan, mengkhawatirkan kita. Benda yang tak nampak. Benda yang tak nampak. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam minta al-afiyah. Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Minta afiyah, keselamatan, secara mudahnya keselamatan. Ataupun kita boleh terjemahkan afiyah ni
minta sehat, jauh daripada penyakit, jauh daripada wabak, minta selamat. Sebab itu tuan-tuan, kita sekarang, tempoh sekarang, kita disunatkan dalam mazhab kita Syafi'i pun disunatkan setiap sembahyang fardu kita baca kunut nazilah. Kunut nazilah. Ustaz, tak hafazlah kunut nazilah. Tidak ada teks yang khusus sebenarnya kunut nazilah ni. Ada riwayat teks, ada riwayat, tetapi itu berkenaan dengan perang. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkunut nazilah hampir sebulan untuk memohonkan laknat dan juga keselamatan kepada sahabat yang ditindas. Itu ada riwayat. Berkenaan dengan wabak ni tuan-tuan, dia umum. Selagi mana doa itu bagus, baik, maka mintalah. Dan kita di Johor ni tuan-tuan, alhamdulillah, jabatan agama kita, jabatan mufti kita telah mengeluarkan satu panduan, satu doa, tak panjang tak pendek, sebagai panduan untuk jadikan kunut nazilah, memohon keselamatan, memohon afiat, perlindungan daripada khususnya wabak COVID-19 ini. Ini sepatutnya tuan-tuan kita amalkan, kita baca. Saya tengok di banyak tempat tak buat, saya pun pelik tuan-tuan. Bahkan kata ulama tuan-tuan, kalau kita tak hafaz pun doa tu, memadai kalau kita baca doa kunut biasa. Sebab dalam doa kunut biasa pun tuan-tuan, kalau kita tengok makna dia, power tuan-tuan. Contoh yang imam baca pada awal tadi, Allahumma hdina fi man hadait. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada aku ya Allah, kepada kami semua ya Allah, yang sedang berdiri, yang sedang qiyam, yang mengangkat tangan, berianya tuan-tuan. Ini hebatnya kunut nazilah. Dia tak sama dengan kunut selepas sembahyang. Kunut pula, doa selepas sembahyang. Dua-dua doa, tetapi doa yang dalam sembahyang ni tuan-tuan nak tunjuk apa? Berianya kita. Ya Allah, sampai berdiri aku ya Allah, angkat tangan, nampak ketiak, kamu tak nak bagi lagi ya Allah. Allah tolonglah ya Allah. Macam tu seolah-olah. Sebab itu bila kita angkat tangan, berdiri, minta Allahumma hdina fi man hadait. Ya Allah, berikanlah petunjuk supaya aku dapat berjalan atas dunia ini sebagai petunjuk yang telah Engkau berikan kepada Muhammad, kepada Rasul aku, kepada Rasulmu, kepada kekasihku, kepada ikutan aku. Berilah. Yang kedua kita minta wa'afina fi man afait. Inilah afiah. Yang kedua kita minta keselamatan. Yang kedua kita minta kesihatan. Ya Allah, aku nak hidup hari ini. Sebab itu kita sunat baca pada waktu subuh kan? Doa tu kan? Doa kunut tu. Supaya hidup hari ini dapat hidup dengan keadaan yang sehat, selamat. Selamat untuk apa? Selamat untuk aku meneruskan kehidupan sebagaimana Rasulmu, sebagaimana Nabimu. Kan kalau sakit, kalau ada masalah kan susah kita nak buat. Betul? Jadi kita minta afiat. Yang itulah sebenarnya tuan-tuan. Sebab itu sunat tempoh ini. Ada orang kata, Ustaz, kita di Johor ni selamat, hijau. Mana selamat? Tak selamat tuan-tuan. Selagi mana ada orang luar boleh masuk, tak selamat kita tuan-tuan, tak selamat. Habis kita kena takutlah Ustaz. Kita ni Ustaz takut macam tak takutkan Allah. Cek kan. Oh, sedap dia beritahu tu. Apa nak takut COVID ni Ustaz? Takut biasa-biasa je lah. COVID pun makhluk Allah juga Ustaz, macam kita juga. Pandai sembang. Janganlah sampai takut sangat Ustaz. Dah sampai kita ni tak takutkan Allah dah. Siapa kata kita tak takutkan Allah? Cakap sembang boleh lah, selagi tak pakai gelang pink, sembang lah. Kita bukan takutkan COVID, kita khawatir dengan COVID, kita berjaga-jaga dengan COVID, kita takutkan Allah. Kita tak pernah tak takutkan Allah.
Sebab kita takutkan Allah lah, Allah suruh kita ikhtiar. Antara ikhtiarnya melalui apa tuan-tuan? Melalui SOP yang kita ikut. Ni ada pula orang kata agama sedang dipinda sekarang. La haula wala quwwata illa billah. Tuan-tuan baca tak satu artikel? Saya dapat 2 hari lepas. Orang kongsi dekat grup WhatsApp. Banyak dia tulis, panjang dia tulis. Atas sekali, nasib baik dia tulis atas sekali. Kalau tulis bawah-bawah saya dah tak perasan. Atas sekali dia kata apa? Dulu kita sembahyang rapat-rapat. Sekarang kita sembahyang jarak-jarak. Dalam kurungan, agama sedang dipinda. Siapa nak pindah agama? Siapa nak pindah agama? Menteri agama kita Dr. Zul, ulama kita nak pindah agama? Ulama yang berada di depan Masjidil Haram, dalam Masjidil Haram, ke sembahyang dekat Masjidil Haram sekarang rapat-rapat? Cuba tengok live sekarang, sembahyang rapat ke sembahyang jarak? Sama dengan kita kan? Habis dia akan nak pindah agama? Seluruh dunia nak pindah agama? Engkau datang masjid pun tak tulis artikel bodoh macam tu. Boleh tuan-tuan? Nampak macam marah tak? Macam marah kan? Kena marah tuan-tuan. Sebab benda tak betul. Saya terus komen, saya kata tak betul artikel ni. Tarik balik. Macam dalam parlimen, tarik balik. Itu tak betul. Bila masa kita nak pindah agama? Kita sekarang berdepan dengan ujian. Itu juga daripada Allah. Dan kita berikhtiar. Salah satu ikhtiarnya ikut SOP. Dan antara ikhtiar yang paling hebat yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni doa yang kita nak kongsi ni. Doa. Dan di bawah itu saya sertakan satu lagi doa, doa keluar rumah. Betul? Tak tahulah sempat tak sempat saya nak sentuh. Sikit-sikit lah tuan-tuan Saya tak boleh lama tuan-tuan. Lepas ni saya nak kayuh basikal pula. Itu pun SOP juga tuan-tuan. Kemaruk tuan-tuan basikal ni. Sebab nampak macam ramai janda-janda berbasikal. Itu yang saya kemaruk tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Minta afiah, minta keselamatan, minta sihat. Lebih-lebih lagi dalam wabak sekarang. Dan ini Nabi ajar. Kata Ibnu Umar, Nabi seakan-akan tak tinggal. Sebab penting tuan-tuan. Kalau kita sihat, tuan-tuan, kita boleh gunakan masa yang sihat itu untuk apa? Untuk kita beramal. Untuk kita jadi khalifatullah. Untuk jadi khalifah ini tuan-tuan kena sihat. Sebab makan kena jaga tuan-tuan. Ini risau ni. Kalau buat majlis, yang utama dia fikir makan. Sama juga di sekolah pun, ajar nomala kan? Ajar nomala ada ke tak? Saya tak perasan. Macam ada kan? Saya rasa macam ada. Sebab saya ada bau-bau je ajar nomala. Di mana-mana lah tuan-tuan. Bila bincang apa? Bincang program Maulidur Rasul. Topik utama, Ustaz nak makan apa? Tahun lepas dah kambing. Takkan tahun ni kambing lagi. Seorang jawab, kambing lagi lah. Tahun lepas kambing Melayu, tahun ni kambing Arab. Itu yang utama. Penceramah, panggillah siapa-siapa. Dia nak murah sikit Ustaz Asmadi. Kalau yang selebriti mahal sikit. Itu yang dia bincang. La ilaha illallah. Tuan-tuan, makan-makan juga. Sihat kena jaga. Kena jaga kesihatan tuan-tuan. Ni saya risau ni tuan-tuan. Yang datang ke masjid ramai, tengok tak berapa nak fit. Kan? Faham tak faham tu? Tak faham. Kalau tak faham fikir-fikir je lah. Kan? Tak boleh. Orang Islam kena fit. Kita kena sihat. Kan? Barulah musuh kita tengok gerun. Ini tak, dia tengok alah dia orang ni. Bukan angkat pedang, jerekah aja. Baik. Tombang. Kan? Semayang tu ya Allah, angkat nak bangun daripada sujud tu Allahu akbar. Kalau dapat tambah 2 lagi tangan, nak tambah 2 lagi tangan. Sebab apa dah tak larat? Sebab makan tak jaga, belasah aja, senaman tak ada. Itu. Itu kelebihan kita lah.
Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, minta keselamatan. Jadi minta keselamatan, dan dalam doa ini Nabi minta cover dunia akhirat. Kalau dunia kita dah bincang tadi, apa sahajalah kita minta. Maknanya antaranya ialah keselamatan daripada apa yang kita sedang berhadapan sekarang, termasuklah COVID-19. Lain-lain pun samalah tuan-tuan. Denggi ke apa, sebut je lah apa penyakit pun, kita minta supaya kita dapat afiah, perlindungan, keselamatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhirat lagi-lagilah kita minta selamat tuan-tuan. Daripada apa? Bermula daripada hari pertama kita berpisah, roh kita daripada badan. Daripada situ tuan-tuan, kita minta keselamatan daripada azab kuburnya, daripada mahsyarnya, daripada hisab, mizan, semualah tuan-tuan, sehinggalah kita terselamat daripada suatu azab yang cukup besar, iaitu an-nar, neraka. Kita minta dunia dan akhirat. Nabi minta, keseluruhnya Nabi minta, ya Allah berikan kepada aku keampunan. Oh, ini pun power tuan-tuan. Minta ampun, minta ampun, afu ni tuan-tuan, kita biasa jumpa pada bulan Ramadan. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Betul? Afu. Afu ni tuan-tuan, dia lagi power daripada keampunan istighfar ataupun al-ghafr. Dua-dua tampun. Contohnya kita sembahyang masa kita berada dalam dua sujud. Antara dua sujud kita minta 8 perkara, tapi 2 perkara cover depan dan belakang tentang keampunan, tentang minta ampun. Betul? Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu anni. Depan minta ampun, ya Allah kau ampunkanlah aku. Minta, hujungnya minta ampun lagi. Apa beza ampun depan dengan ampun belakang? Ghafr dengan afu. Jadi afu ni lagi hebat. Ghafur ni Allah maafkan, Allah ampunkan, tapi belum tentu Allah tutup, Allah hapuskan. Tapi afu Allah hapuskan terus. Dengan kata sekarang, delete terus. Bukan setakat delete, format terus. Dah tak ada kesan, insya-Allah. Itu yang kita minta. Dan itu yang Nabi SAW minta. Allahumma inni as'alukal afu. Ya Allah, ampunkanlah aku. Aku mohon keampunan. Keampunan yang macam mana? Keampunan yang tidak ada kesan dah. Maknanya hapus terus, delete terus. Wal afiyah. Nabi ulang balik keselamatan, afiyah. Di mana? Fi dini. Ini kata detail ni. Fi dini, dalam agamaku. Wa dunyaya, dalam dunia aku. Wa ahli, untuk siapa? Bukan untuk aku saja, untuk ahli keluarga aku, untuk suami aku, untuk isteri aku, untuk anak-anak aku, untuk cucu aku, untuk cicit-cicit aku dan sebagainya. Wa mali, dan juga keselamatan, keafiatan untuk harta aku. Allah jaga harta kita, insya-Allah tuan-tuan. Kita ada rumah, kita ada kereta, kita ada motor, apa sahaja, Allah akan jaga dengan doa ni yang kita minta ini. Seterusnya Nabi SAW berdoa, Allahumma astur aurati, ya Allah tutupkanlah aurat aku. Satunya aurat yang orang boleh nampak, satu lagi aurat yang orang tak boleh nampak, yang kita sebut sebagai uyub, aib. Kita ni banyak aib tuan-tuan. Saya banyak aib tuan-tuan. Saya tak pastilah, mungkin orang-orang beriman semua kawan dengan malaikat. Saya ni tuan-tuan banyak aib. Kalau aib saya ni Allah tak tutup, tuan-tuan, pagi ni saya seorang je bercakap, tuan-tuan tak ada pun depan saya. Aib. Sebab kita manusia tuan-tuan. La nakhlu minal ainil uyub. Kita tak terlepas daripada aib. Semua orang ada aib. Aib masa lampau. Zaman apa yang panggil? Zaman jahiliah dulu. Kan? Betul? Zaman budak-budak sosok cerita lah tuan-tuan. Zaman remaja tak cerita lah. Alhamdulillah Allah hantar saya ke Jordan tuan-tuan. Dapatlah belajar. Kalau tak hantar ke Jordan, tak tahulah jadi ustaz ke jadi apa. Takut tak sempat nak start. Tapi Allah tutup aib kita. Dan kita minta Allah tutup aib kita. Di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Betul. Akhirat nanti kalau Allah tak tutup, Allah akan paparkan. Masjid kita tak ada tu ya, tak ada skrin. Kan biasa kan masjid besar-besar kan ada skrin kan, tak depan. Bila baca khutbah ke bila apa kan, skrin besar, semua orang boleh nampak. Kan? Nak Allah buka aib kita. Imam ni. Tuan-tuan, Allah buka imam macam ni. Kalau aku tahu imam macam ni, aku tak ikut. Ustaz macam ni, kalau aku tahu macam ni, aku tak dengar lah ceramah kau ustaz. Pak Haji ni
pengetua ni, oh aku tukar sekolah kalau pengetua ni. Tuan-tuan, nak sembang apa? Orang kata sekarang sembang kari ke? Sembang kari ke, sembang kurma ke, tak kisahlah tuan-tuan. Sembang apa tuan-tuan? Kita banyak aib. Sebab itu kita minta Allah tutup aib kita. Dan bukan setakat Allah tutup aib, Allah maafkan dan ampunkan kita, hapuskan kesalahan yang pernah kita lakukan. Lebih-lebih lagi setiap kali kita mengingati junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali kita ingat, kita nak ikut dia, kita nak lupakan sejarah kita, kita nak lupakan dosa-dosa kita. Kita nak ikut dia, kita nak bersama dengan dia. Maka kita minta, Allahumma astur awrati, ya Allah tutupkan aib aku. Wa amin rawati, dan ya Allah berikan ketenangan dalam hati aku. Amankan aku daripada ketakutan. Takut apa tuan-tuan? Macam-macam kita takut. Betul? Cuma yang tak betulnya bila tengok cerita hantu, takut nak pergi bilik air. Itu je lah. Dah tengok cerita hantu, lepas tu nak pergi bilik air minta berteman. Apa barang ni? Itu yang ditakutkan. Sebenarnya yang kita takutkan apa tuan-tuan? Kita takutkan musibah-musibah, ujian-ujian yang kita tak boleh tanggung. Kita tak mampu kita tak mampu nak mengikutinya. Kita tak mampu nak ikut ni, tak mampu nak tanggung. Kita tak mampu nak bertahan. Itu yang kita minta. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala. Ya Allah, aku berlindung denganmu ya Allah daripada jahdil bala, teruknya bala, yang sehingga kan aku tak mampu nak ikut ya Allah. Kita tak mampu tuan-tuan. Kalau tidak ada kekuatan. Kekuatan apa? Bukan kekuatan SOP, tetapi kekuatan dalaman. SOP itu SOP lah, tapi kekuatan dalaman, keyakinan. Sepatutnya tuan-tuan, COVID-19 ini dia hadir menyebabkan kita bertambah-tambah yakin kepada kebesaran Allah, bertambah-tambah yakin iman kita kepada kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Bimbang dia jadi sebaliknya. Sebaliknya kita bimbang. Na'udzubillah. Kita nak kita jadi bertambah yakin. Sebab sampai sekarang pun, hebat macam mana pun manusia di seluruh dunia, Allah pernah cabar. Nabi sebut di dalam hadis Qudsi, Allah cabar manusia. Bukan setakat manusia, seluruh makhluk jin, ciptaan Allah yang satu lagi, cabar supaya bawa datang kebaikan. Kalau Allah tak izin, tak mampu. Tolakkan keburukan, kemudaratan. Siapa boleh nak menolak keburukan kalau Allah nak kenakan? Kumpul kata Allah jin seluruhnya dan manusia seluruhnya untuk menolak keburukan. Boleh? Tak boleh. Dan sekarang terbukti. Dulu boleh jadi Amerika, kuasa dunia, mengatakan dia hebat, teknologinya hebat. Perancis, Rusia, sekarang China, Korea, Jepun, hebat. Teknologi itu teknologi ini, keluarkan itu keluarkan ini, kajian itu kajian ini. Lah, boleh buat. Yalah Ustaz, tengah buat. Ya tengah buat. Berapa lama? Tak jumpa lagi. Maknanya kalau Allah tak izinkan, tak jadi. Sepatutnya lah dan semestinya lah kita orang beriman melihat perkara ini dengan suatu pandangan iman yang kuat. Maka kita mengatakan, inilah kekuasaan yang tidak mampu ditandingi oleh sebarang kuasa atas muka bumi ini. Sebab apa? Kerana dia yang punya, the greatest, the only one, Allah Subhanahu wa ta'ala akbar. Sepatutnya macam tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, seterusnya Nabi sebut Allahumma hfazni dalam doanya. Ya Allah, lindungilah aku ya Allah, selamatkanlah aku ya Allah, jagalah aku ya Allah, min baini yadayya, daripada sisi yang berada di depan aku, wa min khalfi, di belakang. Minta perlindungan daripada depan, minta perlindungan daripada belakang. Wa an yamini, daripada kanan. Wa an shimali, daripada kiri. Wa min fawqi, daripada atas.
wa a'udzu bi'azamatika, dan aku minta berlindung dengan keagunganmu ya Allah, min an ughtala min tahti, dan minta berlindung daripada sebarang musibah keburukan daripada bawah. Tengok tuan-tuan, power tak? Kena amal tak? Mesti kena amalkan. Minta berlindung daripada depan, daripada belakang, daripada kanan, daripada kiri, dari atas, dari bawah. Kalau Nabi sebut minta berlindung saja dah cukup? Cukup dah. Tapi Nabi nak beritahu kita, Nabi nak suruh kita buka mata. Bila kita nak beramal dengan doa ini, kita puas hati. Ni manusia ni memang macam tu tuan-tuan. Dia minta, dialah minta ni sebenarnya tuan-tuan, minta sikit pun dah cukup dah, minta keselamatan dah cukup dah. Tapi Nabi faham kita ni tuan-tuan, ramai daripada kita, dia nak puas hati, dia nak sebut puas hati, nak sebut puas hati. Betul? Macam tak betul je? Kalau betul, angguk-angguk sikit. Alhamdulillah, betul. Contoh kita janji dengan orang, kan? Malam ni jangan lupa. Kat mana? Pelan-pelan aja. Kat warung. Warung mana? Warung janda anak 3. Kat mana warung janda anak 3? Kat simpang tu. Kau pelan-pelan, rumah aku dengar. Apa special? Kambing golek. Pelan. Pukul berapa? Pukul berapa? Tanya lagi pukul berapa? 8.50 tepat kau kena ada atas kursi janda. Pukul 9-10 minit siap kita makan. Aku tak boleh lama, nanti rumah bising. Detail sebut, kan? Tuan-tuan, tak ada kaitan pun saja je. Jadi tuan-tuan, kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi minta supaya jaga kita, pelihara kita daripada depan, daripada belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Power tuan-tuan. Seolah-olah kita berjalan pada hari itu diselimuti, di cover oleh Allah Ta'ala daripada segenap sudut. Tapi janganlah tuan-tuan baca doa ni, lepas tu tuan-tuan pergi tempat orang yang memang confirm positif, tuan-tuan tak pakai pelitup muka, tuan-tuan pergi peluk dia, tuan-tuan pergi salam dia, siap cium harap lagi. Itu tuan-tuan tanggunglah sendiri. Tak apa Ustaz, kan kita dah baca doa tadi, cover depan, belakang, atas, bawah. Yalah tu. Taklah macam tu tuan-tuan. Dan tuan-tuan, sebenarnya tuan-tuan, kalau kita faham doa ni masalah ada orang baca doa, kita tanya dia doa siapa? Doa Nabi. Yalah betul lah, doa Nabi. Dia bacalah. Tapi yang paling cantik, saya kata bukan salah, saya tak kata salah tuan-tuan, tapi yang cantiknya Pak Haji, Mak Haji nak hafazlah, tak ada masalah, itu yang terbaik. Tapi cubalah faham. Jangan hafaz saja, lepas tu lintang pukang dia sebut. Kan? Berarti kita tanya doa apa ni? Doa Nabi. Ya ke Nabi macam-macam tu? Lepas tu apa yang Nabi minta? Tak tahu Ustaz. Orang baca, saya baca. Orang bagi, saya hafaz lah. Tak boleh lah macam tu. Sebab dalam doa tu, bila kita faham, kita mengerti. Aku minta berlindung, peliharalah aku ya Allah daripada depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Maknanya tuan-tuan, bila kita faham macam tu, kita bergerak itu berhati-hati. Daripada depan, daripada belakang, atas, bawah, kiri, kanan, kita berhati-hatilah. Sebab kita sebut, kita minta. Kan? Betul tak tu? Bukan main redah aja macam tu. Ini maknanya kita kena faham. Minta, apa yang kau minta? Entah. Yang syok lagi bila imam minta. Kita minta, imam yang minta, habis. Imam punya minta, dia punya lenggok baca, dia baru balik daripada Mekah tuan-tuan. Dia buat stay Mekah lah. Allahumma rzuqni zawjatan salihah. Kita pun amin. Imam minta apa? Imam kata, ya Allah, berikanlah kepada aku isteri seorang lagi yang soleh. Tuan-tuan, lepas tu kita pelik aja, imam ni lepas kahwin, lepas nikah. Yalah kita amin. Fahamlah juga kan. InsyaAllah lah, sikit sebanyak lah Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hebat tuan-tuan doa Nabi.
Maka Nabi minta dengan Allah Ta'ala perlindungan yang cukup detail, memberikan keyakinan kepada kita. Setiap kali apabila kita berdoa, kita kena ingat, kita kena yakin, kena percaya bahawa dialah segala-galanya. SOP mesti ikut. Doa tak boleh tinggal. Boleh. SOP kena ikut, doa tak boleh tinggal. Dan doa yang terakhir saya nak kongsi dengan tuan-tuan sebelum kita berhenti, tuan-tuan, doa keluar rumah. Simple tapi cukup power. Di mana-mana saya kongsi doa ini. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Cukup. Itu sahaja. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Cukup, pendek, ringkas tapi power. Apa hadisnya? An Anas ibn Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza kharaja ar-rajulu min baytihi faqala bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah qala yuqalu hina idzin hudita wa kufita wa wuqita fatanahha lahu asy-syayatin fayaqulu lahu syaitanun akhar kaifa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Wow, hebat. Apa makna dia? Kata Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut apabila seseorang itu keluar daripada rumahnya, nak keluar daripada rumah, maka seseorang itu dia baca suatu doa, iaitu doa bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Selepas itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan kepadanya di saat dia keluar itu, hudita wa kufita wa wuqita, saudara berjalanlah, keluarlah saudara dengan petunjuk daripada Allah. Saudara telah diberi petunjuk, saudara telah dikufita, diberikan kecukupan, dan saudara telah diberikan wa wuqita, perlindungan. Satu petunjuk, yang kedua kecukupan, yang ketiga perlindungan. Tak power lagi. Kita keluar rumah nak pergi mana? Kerja. Nak cari apa? Cari rezeki. Cukup insya-Allah rezeki Allah bagi dengan doa tadi yang pendek. Kita keluar nak cari ilmu. Saya selalu sebut kepada anak murid saya. Dulu saya di Tengku Mahkota, keluar daripada rumah. Lepas tu saya pergi ke Paduh 2 tahun. Saya sebut dekat Paduh juga, awak nak keluar daripada dom kerana semua berada di asrama, baca doa ini supaya Allah cukupkan anda dengan apa? Cukupkan anda dengan ilmu yang anda nak dapat. Dan sekarang saya berada di Mahat Muar, pun saya sebut kepada pelajar-pelajar saya, ahlul Quran, ahli-ahli Quran, penghafaz Quran di Mahat Muar, saya juga sebut anak-anak baca doa ini keluar daripada bilik dom masing-masing. Anggapkan itu rumah anda, keluar baca doa ini, insya-Allah anda akan dicukupkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi hidayah yang pertama, diberi petunjuk yang pertama, diberikan kecukupan, sama ada kecukupan rezeki, kecukupan ilmu, kecukupan apa sahaja pun yang kita nak minta daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, yang penting sekarang yang penting, wa wuqita, kamu diberikan perlindungan. Wuqiyah, diberikan perlindungan. Cukup tak? Cukup tak? Cukuplah. Itu yang kita nak. Tapi keluar jangan lupa pakai pelitup muka dan muka pula. Tutup muka nak jalan macam mana? Mulut dengan hidung. Mulut dengan hidung. Dan ikutlah SOP. Tapi dah buat SOP yang pertama keluar daripada rumah tadi. SOP doa. InsyaAllah kita akan diberikan pertolongan. Dan yang hebat lagi apa doa tadi tuan-tuan? Fatatanahha lahus syayatin. Baca doa tadi tuan-tuan, nak melangkah keluar, rupanya yang tunggu siapa tuan-tuan? 2 makhluk Allah. Satu tunggu malaikat, yang satu lagi tunggu ialah setan. Yang kita sebut tak putus-putus malam Jumaat. Malam nanti kita akan sebut lagi. Apa dia? Innahu lakum aduwwum mubin. Betul?
sesungguhnya setan musuh yang nyata. Tapi ramai yang tak tahu, yang dia pergi bermusuh dengan jiran sebelah. Orang musuh kita setan, bukan jiran sebelah, bukan jiran depan rumah, bukan rakan sekerja. Betul? Lari syaitan, tuan-tuan. Nabi kata fatatanaha lahu syayatin, bertebaran lari syaitan. Asalnya syaitan bila kita keluar, dia nak saing kita, dia nak geng dengan kita. Perasan tak perasan tu? Itu yang belum naik kereta lagi dah marah kat suami dia, lambat. Oh, dia cakap cepat, kejap lagi kan nanti kan habis lah. Macam-macam dia kan. Itu contoh tuan-tuan kan. Itu setan tu, marah suami, sian suami tu. Suami pula ngikut aja kan. Kalau suami tu baik kan, ikut aja. Ada cakap dah tu sebakul tu, siapa nak sidai, tak reti nak sidai. Dia skol suami dia macam tu je. Kita sidai, kita lipat, kita basuh, dia tengok aja. Elah, yang kau pergi pilih dia jadi laki kau buat apa? Marah pula cakap macam tu kan. Dah kau yang terima dia, dia minta kau terima, bukan dia saja-saja minta, kau yang terimalah seadanya. Kononnya itulah imam saya, ustaz, imam dunia dan akhirat. Sekali baru tahu betul-betul imam ke Bilal. Noja tak sampai. Tuan-tuan, lari syaitan dengan doa tadi. Syaitan takut sehingga kan tuan-tuan, fayaqulu lahu syaitanun akhar. Lari syaitan ni tuan-tuan, bertemu dengan syaitan yang lain. Rupanya tuan-tuan, syaitan yang daripada Parit Besar baru nak datang ke Parit Raja. Kita di Parit Raja jumpa dekat simpang Parit Besar. Tadi sebut parit apa tadi? Banyak sangat parit. Tak kisahlah tuan-tuan. Bertemu. Kata syaitan tu, kau nak pergi mana? Tu ustaz baru keluar daripada rumah. Dah balik. Kenapa? Balik. Kau tak ada can dah. Dia dah dapat perlindungan. Allah dah lindung dia, Allah dah jaga dia. Kau nak buat apa? Tak ada. Dia jalan dengan malaikat dah sekarang. Bukan tak ada. Kita tak ada geng. Kita cari orang lain. Kita cari yang lain. Sebab apa? Qaifalaka birajulin. Bagaimana kamu nak menggoda, bagaimana kamu nak menyesatkan, bagaimana kamu nak ganggu seorang lelaki yang keluar daripada rumahnya baca doa, yang mana qad hudiya, dia telah diberikan petunjuk, dia telah diberikan kecukupan, dan dia telah diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cari yang lain. Nampak tak tuan-tuan? Powernya doa bismillahi tawakkaltu ala Allah. Saya selalu sebut di mana-mana. Saya secara peribadi tuan-tuan, saya letak doa ni, saya print, letak di pintu rumah saya. Rumah siapa? Rumah ustaz. Cuba tanya, ustaz tak hafaz ke? Ajar orang sedap. Hafaz? Memang hafaz. Agak-agak kalau orang pegang, saya letak dalam guni, saya boleh baca doa ni. Bukan susah pun. Tapi bila nak keluar rumah, selalu lupa. Betul tak? Siapa tu? Ustaz. Yang baru dah start, lagi lupa. Sebab itu saya letak kat rumah. Nak keluar masjid, tu doa. Beritahu imam, beritahu jawatan kuasa masjid, beritahu Haji Jafri, buang. Macamlah orang tak hafaz doa keluar masjid. Letak kat situ. Macam. Boleh tak? Kat belakang, buang. Ni, buang. Belagak. Tak pernah baca pun doa keluar masjid. Datang masjid dah 40 tahun. Tanya, doa keluar masjid? Bukan masjid ni. Ni masjid raja-raja. Orang bangsawan lain. Dia hafaz, dia ingat, dia baca. Masjid lain. Ya, sama je lah.
Dia kata, macam mana saya nak baca Ustaz? Saya dah tak pandai jawi pula. Macam mana Ustaz saya nak baca? Saya dah rendah, benda tu tinggi. Ada je alasan. Orang buat bukan suruh hafaz masa tu, sebagai peringatan. Saya tuan-tuan Haji Radi, saya kalau saya macam ada cita-cita lah. Cita-citanya kalau adalah budak-budak kita yang mahir teknologi ni kan? Yang mahir teknologi ni, saya nak cadangkan lah. Ni pun live betulan pagi ni. Oi, saya dah nak kena berhenti ni. Wah, geng-geng semua dah tunggu dah. Nak kayu. Saya nak cadangkan lah, tak apalah. Nak cadangkan keluar daripada masjid ni, pintu tu dia terbuka sendiri. Itu teknologi dah ada, betul? Teknologi pintu terbuka sendiri dah ada, khususnya di pasaraya, di lapangan di airport kan, ada kan? Masjid belum ada lah, jarang-jarang lah saya jumpa. Saya rasa macam saya tak pernah lagi masuk masjid pintu terbuka sendiri, tak ada. Masjid ni bila nak buat ni, kata masjid raja-raja, itu pun tak boleh buat. Keluar ni tuan-tuan, biar budak-budak ni fikir dia boleh terbuka sendiri, dalam masa yang sama dia tolong baca doa, kita ikut. Macam boleh anak-anak tuan-tuan lah. Saya di Mahat budak-budak Quran. Boleh juga tu kan? Macam boleh. Faham tak faham tu? Nak keluar je dia terbuka, dia ada sensor dia kan. Dalam masa yang sama, Allahumma inni as'aluka min fadlika wa birahmatika. Dan sebenarnya baca doa tu diiringi dengan selawat, Allahumma salli ala Muhammad. Agak-agak tuan-tuan tak baca doa tu tak terbuka. Kita settingkan tak baca doa tu tak buka. Dia macam telefon kita ada password kita. Password dia kena tam ni kan. Kita tak ni, dia tak terbuka. Anak saya jahat tuan-tuan, bukan jahat, nakal. Ya, buka lah ya, kita nak tengok dia. Ya, buka lah. Saya tengah mamai-mamai kan, dia pergi ambil jari saya, dia letak. La ilah. Anak ustaz tu. Nakal sikit. Dia pergi letak. Dia tahu kalau lagi bapak dia tak letak, tak boleh buka. Jadi kita buat pintu ni Haji Radi, tak baca doa, tak terbuka. Jadi datang aja, imam kena setkan. Setiap orang kena baca doa, set. Ada satu sensor kat situ. Habis ustaz orang luar dia kod lain. Orang luar kod lain. Orang yang datang ke masjid sebagai musafir, dia kod lain. Ini untuk orang tempatan, dia ada sensor dia untuk doa dia. Macam mana Mak Haji? Standard tak? Boleh tak? Cucu Mak Haji lah kena buat macam tu, baru orang ingat kan. Jadi tuan-tuan, saya letak dekat pintu saya, nak keluar baca. Khususnya tuan-tuan untuk anak-anak saya. Dia main redah je tuan-tuan. Dah cakap tu, banyak kali cakap. Dek, bang, Muhammad. Nama Muhammad. Ada seorang tuan-tuan, dia lahir malam Maulidir Rasul, macam malam tadi. Anak saya nombor 4, saya letak nama Muhammad. Yang menariknya, bila saya pergi daftar dekat Jabatan Pendaftaran, saya tulis Muhammad bin Hasmadi lah kan. Muhammad bin Hasmadi. Saya hantar orang pegawai yang ada dekat kaunter tu, dia tengok. Dia kata, cik, Muhammad je. Saya kata, Muhammad je tu tak ada. Saya kata, Muhammad je tak ada, jangan tambah-tambah je. Cerita orang dulu kan, Muhammad bulat lah, Muhammad apalah. Saya kata je buang Muhammad. Sebab saya nak suruh dia jadi betul-betul macam jadi Nabi Muhammad, sebab dia lahir pada malam lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak saya nombor 4. Lepas kayuh lepas ni kena cari kek untuk dia. Dia istimewa sikit sebab dia sambut 2 kali. Bulan 2 sekali dan setiap Rabiul Awal 12 kali. Doakan tuan-tuan dia jadi ustaz dan dia jadi ulama yang besar, insya-Allah. Tuan-tuan, jadi saya letak tu, setiap kali nak keluar saya kata baca. Dan saya print warna hijau biar nampak striking sikit, biar ingat. Macam mana? Boleh ikut tak? Boleh buat tak? Kejap lagi mesin photostat habis lah. Semua nak photostat doa aje kan. Tampal, tak payah, tampal doa ni je dekat pintu tu nanti keluar, insya-Allah. Biar dia jadi satu benda yang kita dah rasa tak boleh keluar,
kalau tak baca doa bismillahi tawakkaltu ala Allah. Cukuplah tuan-tuan, sekadar itu. Saya minta maaf tuan-tuan kalau ambil masa tuan-tuan, minta maaf kalau tinggikan sedikit suara, tidak ada tujuan dan tidak ada hajat yang lain melainkan untuk sama-sama kita berkongsi suatu amalan yang terbaik yang telah diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kali ini dirahmati, diredai dan direstui oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebagai pertemuan yang tidak berakhir di sini. Kita nak jumpa nanti, kita nak bertemu nanti di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'na wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma rzuqna khaira hadzal yawm wadfa' 'anna syarrahu. Allahumma inna نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. Tuan-tuan, buka doa tadi, sama-sama kita baca doa perlindungan keselamatan pada sebelah pagi, dan jangan lupa baca pada petang nanti setiap hari insya-Allah. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika min an ughtala min tahti ya rabbal alamin. اللهم اصرف عنا البلاء والوباء والأمراض إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد خير خلقه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Silakan.